Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada pagi ini sama-sama kita buka majlis program kita Tanyalah Ustaz dengan baca ayat suci Al-Quranul Karim daripada surah Al-Insan, iaitu juzuk ke-29 mulai ayat ke-4 insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما وأسيرا إنما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين. Ayuhas syahidin, sidang penonton, ibu ayah, moga-moga dirahmati dikasihi oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shalli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zuhrina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Thumma amma ba'. Sedang penonton, di antara intisari ayat yang kita bacakan sebentar tadi, Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam ayat yang keempat surah Al-Insan ini, inna a'tadna lil kafirina salasila wa aghlalan wa sa'ira. Sesungguhnya kami, yakni Allah Subhanahu wa taala, menyediakan bagi mereka yang kufur kepada Allah, yakni derhaka kepada Allah Subhanahu wa taala, beberapa rantai dan belenggu serta neraka yang menjulang-julang apinya. Manakala innal abrara yashrabuna min ka'sin kana mizajuha kafura. Manakala bagi orang-orang yang berbakti, yakni taat, melakukan kebajikan, akan meminum daripada piala-piala, yakni bekas-bekas jenis minuman yang bercampur dengan air kafur. Aina yashrabu biha ibadallah yufajjirunha tafjira, iaitu sebuah mata air di syurga yang diminum daripadanya oleh hamba-hamba Allah yang taat. Mereka boleh mengalirkannya di tempat-tempat tinggal mereka dengan aliran yang semudah-mudahnya dan menurut kemahuan mereka. Yufuna bin nazri wa yakhafuna yawman kana syarruhu mustatira. Mereka dikurniakan kesenangan itu kerana mereka menyempurnakan nazarnya, apatah lagi yang diwajibkan oleh Allah kepada mereka. Serta mereka takutkan hari akhirat yang azab seksanya merebak di sana sini. Wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka juga memberi makan benda-benda makanan yang dihajati dan disukai kepada orang-orang miskin, anak-anak yatim serta orang-orang tawanan. Innama nut'imukum liwajhillah la nuridu minkum jazaa'an wala syukura. Sambil berkata dengan lidah atau dengan hati mereka, sesungguhnya kami memberi makan kepada kamu kerana Allah semata-mata. Kami tidak berkehendakkan sebarang balasan dari kamu ataupun ucapan terima kasih. Lihatlah tuan-tuan sedang penonton sekalian, betapa hebatnya mereka yang melakukan ibadah dengan ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga perbuatan mereka dirakamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan surah ini, wa yut'imuna at-ta'ama 'ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira. Mereka memberi makan kepada mereka yang susah, mereka yang memerlukan, anak yatim dan sebagainya. Mereka memberi makan ini bukan kerana mereka inginkan balasan atau inginkan ucapan terima kasih daripada mereka. Bahkan mereka melakukan ini semata-mata untuk mencari redha Allah Subhanahu wa taala.
Inilah mereka yang disifatkan sebagai orang yang mukhlisin, orang yang benar-benar yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak mengharapkan balasan manusia, tidak mengharapkan balasan insan dan sebagainya. Seolah-olah dia bermuamalat dengan manusia itu, dia bermuamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia beri sedekah kerana Allah Subhanahu wa taala, beri makan kerana Allah taala, mewakafkan harta kerana Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebut oleh Syekh Abdul Rahman Nasir Al-Sa'di dalam kitab yang masyhur Al-Wasail Al-Mufidah lil Hayatis Sa'idah, iaitu jalan-jalan untuk kehidupan yang bahagia. Apabila kamu bermuamalat dengan manusia, berbuat baik dengan manusia, anggaplah ketika itu kamu sedang bermuamalat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kamu memberi itu kepada manusia, tapi kamu memberi itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang akan membalasnya, bukan manusia yang akan membalasnya. Bila mana kita meletakkan segalanya itu ialah kerana Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, sudah pasti kita akan merasa senang, akan merasa tenang dalam apa yang kita lakukan. Amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Tuan-tuan dan penonton, moga-moga kita dikasihi, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana yang saya janjikan semalam, hari ini ialah hari terakhir, hari ketiga kita membincangkan kelas ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sana dalam kita melakukan ibadah, melakukan amal kebajikan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada ciri-ciri untuk menunjukkan kita ni seorang yang ikhlas ataupun tidak. Kita melihat kepada apa yang kita lakukan, adakah kita ikhlas ataupun tidak kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sekarang yang pertama yang digarapkan, yang diceritakan oleh para ulama kita, apa itu tanda pertama ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala? Nampaknya kita terpaksa menerima panggilan pertama pagi ini, insya-Allah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Ya, saya Haji Mak Zain Awang dari Kota Baru. Mak Zain Awang Kota Baru, kan? Silakan, Ji. Ya, saya. Gini masalah Ustaz yang berlaku ini, misalnya kita kata macam kita ni sudah berumur sikit, banyak perkara yang kita buat sebelum ini tidak ikhlas lah, maksudnya ada sesuatu sebab. Masalah sembahyang kita pun dengan kerana macam Ustaz ada cerita tu lah. Dan ibu bapa suruh kita buat ni tidak ikhlas. Ya. Beberapa amalan-amalan terakhir ni kita buat akhir-akhir ni lah baru kita terasa apa yang kita buat tu mana banyak yang tidak ikhlas. Ya. Jadi saya nak tahu macam mana cara kita nak ambil balik pahala-pahala yang kita buat tu. Lepas-lepas tu macam lepas saja begitu tu bimbang juga kita ya. Ya. Cara kita balik. Yang keduanya Ustaz. Ya. Kita pernah lakukan sesuatu derma lah kita kata. Sengaja misalnya saya lah kita kata, dia kata orang lain tak. Kita bagi derma tu depan orang kita kenal dia tu kedekut ataupun Haji Bakir lah kita kata. Kadang dia derma sikit-sikit sajalah. Ya. Sebab kemampuan dia tu banyak. Jadi kita sengaja derma sikit besar sikit tu untuk dia tengok, untuk bagi contoh kepada dia. Adakah itu dia tidak ikhlas lah. Sebab yang kita demo tu buat besar sikit tu, tujuan kita nak mengajak dia tu jadi sedar sikit mana dia tu orang hartawan pun. Gitulah. Ya. Itulah dua masalah. Terima kasih Ustaz. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tuan Haji Mak Zain daripada Kota Baru. Soalan panas pagi ni. Soalan panas pagi ni. Kita ambil soalan yang kedua dulu. Yang pertama, yang kedua dulu iaitu kita buat derma, bagi derma di hadapan orang, nak tunjuk supaya ia buat juga. Itu maksudnya. Kita derma depan orang, sedangkan patutnya derma itu orang tak nampak. Tapi kenapa? Sebab Allah Subhanahu wa taala menyebut wa anfiqu mimma razaqnakum sirran wa alaniyah. Dermalah, belanjalah harta kamu itu atas dua jalan. Sirran wa alaniyatan, secara sembunyi-sembunyi maupun secara jelas. Maka yang ini Tuan Haji tanya tadi ialah kita sengaja menderma itu di hadapan orang yang sedikit kedekut, yang sayang harta lah, bakhil ke apa ke. Untuk apa? Untuk mengajar dia. Adakah tidak ikhlas? Tidak. Ikhlas itu atas kita, diri kita sendiri. Kalau kita nak menunjukkan bahawasanya itulah satu cara untuk kita mengajar dia, maka itulah jalan yang terbaik. Sebagai contohnya, berdoa.
Nabi tak suruh pun kita berdoa dengan suara yang nyaring, suara yang kuat. Sebagaimana yang berlaku kadang-kadang di masjid, surau dan sebagainya. Nabi dia ajar kita supaya berdoa di antara dengar dengan tidak dengar. Bisikkan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kenapa boleh? Kata Imam An-Nawawi ala wajhi ta'lim. Iaitu dalam bentuk untuk mengajar manusia. Untuk mengajar anak-anak kita yang hadir ke masjid, ke surau akan doa tersebut. Maka dia menjadi sunat. Sunat kerana untuk mengajar ala wajhi ta'lim. Maka yang dalam bab derma pun ialah sedemikian rupa mana kita nak mengajar. Contoh lagi yang kedua, kita derma pada setiap hari Jumaat sebagai contoh. Kita bagi kepada anak kita RM1, RM2 dan sebagainya. Orang akan tengok, orang akan pandang dan sebagainya. Tapi kita nak mengajar supaya anak kita besar nanti dia ringan tangan untuk berderma. Maka perbuatan tadi adalah diharuskan dan dibolehkan. Mana terserahlah kepada niat masing-masing. Kalau kata dia niat nak menunjuk bukan nak mengajar, maka dia balik kepada hasal lah, iaitu tidak ada pahala dan tidak terima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam konteks yang pertama, soalan pertama Tuan Haji Mak Zain tadi mengenai yang lepas dah. Yang lepas kita tak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mungkin dah banyak kita buat benda yang tidak ikhlas. Maka beristighfarlah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Moga-moga segala yang kita buat selama ni mungkin tidak ikhlas, moga-moga Allah terima. Di atas ketidakikhlasan, di atas kejahilan kita. Minta, ya Allah, selama ini aku berderma, selama ini aku melakukan ibadat kepada Engkau, ya Allah, tapi di hatiku tidak ikhlas, ya Allah. Maka minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan segala ketidakikhlasan kita, segala keriakan kita, kembali kita kepada ajaran syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan amal kita yang lepas itu tidak terhapus dengan begitu sahaja. Buat letih je. Tak, mana diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Selagi kita tidak melakukan perkara yang membatalkan pahala tersebut. Contohnya syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka segala amalan kita akan batal, hilang akan segala pahala dan sebagainya. Mudah-mudahan. Kerana di sana ada peringkat ikhlas itu. Ada kelas. Ikhlas ni ada kelas. Nanti insya-Allah kita akan huraikan pandangan Imam Ghazali mengenai tahap-tahap ikhlas dan sebagainya. Mudah-mudahan Tuan Haji berpuas hati dengan jawapan yang saya berikan sebentar tadi. Baik. Ciri yang pertama orang yang ikhlas ini disebut oleh para ulama, di antaranya ialah dia akan bersungguh-sungguh, itqan fil amal. Mana dia akan bersungguh dalam melakukan ibadat. Dia akan bersungguh. Sama ada dia seorang diri, sama ada depan orang ramai atau di mana saja. Dia akan sentiasa bersungguh. Aku nak ibadat kepada Allah. Ada ruang, ada peluang, dia akan buat ibadat. Bukan menunggu orang datang, bukan menunggu orang ramai. Sebagai contoh mudah ya tuan-tuan. Kalau kita kata tak sempat, kita nak pergi ke surau masjid. Orang azan, kita pun semayang kat rumah. Kita semayang kat rumah, ada tak solat sunat qabliyah? Semayang sunat qabliyah ataupun ba'diyah kalau di rumah? Nampaknya macam tak ada. Nampaknya dah. Sebab itu digalakkan sangat kita pergi ke masjid surau. Bila pergi ke sana, bukan kata malu tapi kita rasa takkan yang rambut panjang, tangan kat dinding, meta, hiruk pikuk pun boleh sembahyang sunat. Aku yang pakai ketayak, pakai jubah tak sembahyang sunat. Awalnya begitu. Macam tak ikhlas. Tapi nak mengajar diri kita. Usaha diri kita sebagai orang awam biasa berusaha. Maka kita digalakkan sembahyang di masjid surau. Sebab di rumah kita tak buat. Ini dia yang dikatakan bersungguh. Kalau di rumah dia sembahyang di rumah jemaah dengan anak isteri dia kena buat juga. Bukan sekadar dia pergi masjid baru dia buat. Ini yang akan berlaku sedikit kepincangan dalam keikhlasan. Kenapa tak boleh buat bila di rumah? Kalau kau rasa tak boleh buat yang sunat di rumah, silakan ke masjid dan juga surau. Tapi Nabi SAW jarang sembahyang sunat di masjid. Dia biasa sembahyang sunat tahiyat masjid, yes di masjid. Tapi sembahyang sunat yang lain, Nabi suka buat di rumah. Seorang Nabi yang maksum, yang terjaga daripada dosa dan sebagainya, jaga hati dia supaya takut timbul riak. Rasa riak. Riak ni maksud riak. Seronok kalau orang puji. Oh hebatnya dia. Sembahyang banyak. Seronok. Ya. Bila orang puji. Jadi kalau dia bersungguh ni, dia tidak harap pujian. Orang puji ke, orang cela ke, orang keji, sama je bagi dia. Itu ciri yang pertama. InsyaAllah kita akan huraikan beberapa ciri lagi mengenai orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala sebentar lagi insyaAllah.
Alhamdulillah, berjumpa lagi insya-Allah, mudah-mudahan. Ciri ataupun tanda orang yang ikhlas yang pertama, kita bersungguh. Dia akan bersungguh untuk melakukan ibadat depan orang ke, tak ada orang ke, di mana sahaja dia akan bersungguh. Kerana dia tahu dan dia yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala bersama dengan dia. Allah tengok. Sebagaimana dalam hadis yang panjang, bila Nabi ditanya, mal iman, wa mal islam, wa mal ihsan. Apa itu iman? Apa itu Islam? Nabi sebut al-iman an tu'minu billah hingga akhir. Wa mal Islam syahadatu alla ilaha hingga akhir. Kemudian tanya pula wa mal ihsan? Apa itu ihsan? An ta'budallaha ka'annaka tarah, fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Iaitu kamu ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala seolah-olah kamu melihat Allah. Di hadapan Allah, Allah bersama dengan kamu. Memang kamu tak akan nampak Allah, tak akan lihat Allah. Tapi yakinlah Allah lihat dan akan pekerjaan kamu. Maka daripada situlah dia akan bekerja, dia akan beramal dengan bersungguh-sungguh. Dia akan buat dengan sungguh-sungguh. Bukan kerana manusia, bukan kerana Islam, bukan kerana pangkat, bukan kerana kedudukan dan sebagainya. Segala kedudukan yang ada, pangkat yang ada seperti yang pakai sekarang pun tak ada. Tidak akan dipersoalkan nanti. Tapi tanggungjawab yang kamu pegang. Di atas balok-balok yang ada 3 balok berapa juta orang, berapa ribu orang kena jaga. Maka lebih-lebih lagi lah dengan jawatan-jawatan dan sebagainya. Tapi dilakukan kerana siapa? Kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana dia yakin al-ihsan. Itu Allah lihat kamu di mana saja kamu berada. Sebab itu Nabi SAW berkata, if'al ma syi'ta illam tastahi. Kamu buatlah apa yang kamu suka kalau kamu tak malu dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita tak malu dengan Allah, buatlah kamu nak buat apa-apa. Tapi oleh kerana kita ada sifat al-haya'u minal iman, malu itu sebahagian daripada iman. Nabi sindir kita, templak kita, if'al, buatlah nak buat. Masyita, apa yang kamu suka. Illam tastahi kamu, kalau kamu tak rasa malu. Sebab kita malu bila berhadapan dengan Allah Subhanahu Wa Taala nanti. Terhegeh-hegeh kita di akhirat. Minta syurga Allah, minta pahala, minta timbangan yang berat untuk masuk syurga Allah. Sedangkan kita dalam waktu yang sama dalam kehidupan, kita tidak pernah mengamalkan syariat dengan sebenar-benarnya. Bahkan kita lari daripada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ciri yang pertama bagi orang yang ikhlas melakukan ibadah, amalan, ialah bersungguh-sungguh. Sama ada sendirian, sama ada beramai-ramai dan umpama dengannya. Kata Ali karramallahu wajhah, Khalifah kita berkata, di antara ciri orang ikhlas yang pertama tadi, dan lawan kepada ikhlas yang pertama. Kita bersungguh dalam melakukan ibadat, ada benda lain yang datang, katanya ialah riak. Riak ini ialah, kata Sayyidina Ali, ialah orang yang memiliki beberapa ciri. Ada tanda pula orang yang riak ni. Dia akan rajin bila dilihat oleh orang. Dia akan rajin bila orang tu ramai. Dia akan rajin bila dalam keadaan dia diperhatikan oleh makhluk, oleh manusia. Dia seronok buat bila orang tengok dia. Seronok dia. Itu tanda riak, berlawanan daripada ciri. Ia bersungguh tadi. Ciri yang ikhlas ialah bersungguh sendiri ke apa ke. Dia akan tetap bersungguh buat ibadat. Kerana dia yakin Allah melihat. Allah rakam apa yang dia laksanakan. Tapi lawan kepada dia sentiasa cari jalan untuk buat di hadapan orang. Orang ramai makin rajin. Bila pergi ke masjid surah, ya Allah, tak cukup dengan sembahyang qabliyah asar, ba'diyah dia buat juga lepas asar. Subhanallah. Rajin berbenur. Mentang-mentanglah bakal pak mertua ada dalam masjid. Pak mertua pun tengok, bakal menantu aku ni rajin lain macam. Lepas asar pun buat juga. Pak mertua kata, Bok lah, kita Bok lah nama siapa tak tahulah. Bok rajin lepas asar ada. Kampung saya lepas asar ada sembahyang sunat, Pok, dia kata. Pok dia pun tengok, biar betul menantu aku ni. Lepas asar tak ada waktu yang diharamkan sembahyang kecuali dalam hal tertentu. Contohnya datang ke masjid, iaitu sembahyang tahiyat masjid, sebagainya. Kalau sembahyang mutlak ini tak ada, tak boleh. Lepas subuh dia pulung lagi sebab di masjid. Dah. Jauh sama sekali. Cuma ada yang tertentu sahaja yang boleh kita buat sembahyang qada dan sebagainya. Ataupun bagi mereka yang mana dia mewajibkan atas diri dia untuk bertahajud dan sebagainya, tiba-tiba dia tidak dapat laksanakan pada waktu malam, dia boleh ganti pada waktu siang. Itu pun kalau dia mewajibkan atas diri dia. Maknanya wajib aradi, wajib yang mendatang. Aku wajibkan atas diriku sembahyang sekian-sekian. Yang sunat dia wajibkan. Bila dia tak buat, dia kena ganti balik. Kena ingat. Itu yang pertama, ciri orang yang ikhlas. Ciri ikhlas yang keduanya ialah dia menjauhi perkara yang diharamkan dalam melaksanakan amalan ataupun ibadat. Ciri yang kedua. Yang pertama tadi ialah dia buat bersungguh-sungguh. Ia ni yang diharamkan. Macam mana yang diharamkan?
Sekejap lagi insya-Allah kita terima panggilan yang kedua pada hari ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Ustaz. Ya, ya. Saya Azalina daripada Shah Alam. Ya, ya, ya. Saya nak bertanya ni. Ya, ya, tanya. Kalau misal kata kita rasa kita buat keikhlasan bila kita buat kebaikan kepada orang lain. Tapi kadang-kadang bila lama-lama tu orang yang kita buat kebaikan tu tak hargai apa yang kita buat. Ya, ya. Kita rasa macam ralat, rasa macam terkilan. Jadi macam mana kita nak macam perasaan kita tu kalau boleh kita rasa biarlah apa yang kita buat tu Tuhan saja mengetahui. Yeah. Kita tak ada rasa bimbang-bimbang. Kadang perasaan riak tu datang dengan tiba-tiba, Ustaz. Ya, ya, ya. Okey, itu saja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi. Kak Azalina daripada Shah Alam. Buat dah elok dah ikhlas dah. Tiba-tiba datang pula tak ikhlas, akhir-akhir tu datang tak ikhlas. Baik. Macam mana nak buat ni Ustaz? Tak apa, dah ikhlas lah. Dah ikhlas dah berlalu. Dalam hari yang pertama saya dah sebut dah. Bila ulama kita menggambarkan ikhlas ini sebagaimana kita buang air besar. Jangan diingat balik. Jangan duk fikir balik. Walaupun malam tadi kita makan barbecue, kita kena kambing, kita kena sup giabot. Jangan duk fikir. Kita lepas tadi giabot keluar ke atau apa yang keluar. Tak fikir. Maknanya memang syaitan akan ganggu kita. Macam mana cara dia? Kita hendaklah bersihkan hati. Kita fikir kedudukan tadi. Kenapa kita mengharapkan balasan? Sebab tu daripada awal kita buat sesuatu, jangan harap balasan manusia. Jangan harap. Kita beri apa saja, kita derma ke, kita bagi pinjam. Biasanya berlaku macam itulah. Kita bagi pinjam kat dia kesuntukan wang dan sebagainya. Kita bagi pinjam kat dia dalam 100, 200. Tiba-tiba dalam waktu yang sama, dia buat benda yang menyakitkan hati kita. Yang tu. Bila kita rasa sakit hati kat dia, dia ni, aku dah bagi pinjam kat dia. Tapi dia boleh sombong dengan aku. Yang tu, syaitan pun masuk tu. Apa lagi? Cik Na, apa lagi? Kau bagi pinjam kat dia, dia memang tak kenal budi, sungguh lah. Syaitan cucuk dah. Maka laluan syaitan itu adalah kita tutup dengan puasa dan zikrullah. Saya sebutlah, hari yang kedua saya dah sebut, iaitu hendaklah kita banyakkan berpuasa. Sebab puasa itulah titik tolak kepada keikhlasan. Tidak ada manusia yang tahu kepada orang yang berpuasa. Akak-akak di rumah, ibu ayah tahu tak saya puasa atau tidak hari ni? Muka macam puasa kan? Lapar Macam puasa, orang tak tahu. Itulah ikhlas tak ikhlas. Sembahyang orang boleh nampak bilangan rakaat dia berapa rakaat. Rajin budak ni. Zakat orang nampak. Derma orang nampak. Semua yang zahir orang nampak. Tapi puasa orang tak nampak tuan-tuan. Bulan puasa yang sebenar Ramadan pun kalau masuk dalam tanah minum air. Ataupun masa ambil wuduk. Masuk 3 kali, keluar sekali. 2 kali tangan mana pergi. Orang tak perasan. Maknanya puncak ikhlas berada kepada puasa. Maka yang tadi untuk sentiasa kita konsisten dengan keikhlasan, kita kena satu berpuasa, satu minta berdoalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kena doa, kita kena sentiasa doa dengan Allah. Jangan putus harap dengan Allah. Ya Allah, segala derma yang aku berikan, segala kebajikan, amal yang aku buat, mudah-mudahan Engkau terima dengan keikhlasan. Sebab tak ikhlas akan datang kemudian. Biarlah masa itu kita ikhlaskan dulu. Sebab nanti saya akan ceritakan pandangan Imam Ghazali tadi. Iaitu kelas-kelas kedudukan peringkat bagi mereka yang ikhlas. Ada yang kelas awam, ada yang khusus, ada khusus di atas khusus. Macam mana kelas kita orang biasa, orang awam ni? Adakah terima mula-mula ikhlas, lepas tu tidak ikhlas? Macam mana nak kembalikan pula kepada ikhlas? Sebab itu kita fikir balik. Apa lebih? Apa istimewanya orang ikhlas? Fikir balik. Kalau kita tak ikhlas, Allah tak terima. Kalau aku ikhlas, apa lebih istimewa sangat ikhlas? Tengok. Dalam hadis yang masyhur, sab'atun yuzilluhumullah yawma la zilla illa zilluh. 7 golongan manusia yang akan berada di bawah bayangan arasy Allah. Ketika tidak ada bayangan kecuali bayangan tersebut. Siapa dia? Yang pertama disebut oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa rajulun tasaddaqa akhfa. Seorang lelaki yang mana dia bersedekah akhfa, sunyi-sunyi, hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Sehingga kiri tak tahu yang kanan buat, yang kanan tak tahu yang kiri buat. Kelebihannya. Inilah tanda orang ikhlas. Dia akan berada di bawah bayangan ketika manusia tengah panah di padang mahsyar, tapi oleh kerana ikhlas dia melakukan sedekah. Macam yang akak kita tanya tadi. Kita kena sentiasa ingat,
aku nak berada di bawah arah. Kita tengok panas, dalam suasana panas, tiba-tiba kita boleh berada di bawah teduh. Perbarisan yang besar-besar, tak kira perbarisan apa, ada barisan, kita berada di bawah kemah, berada di bawah stage, dalam keadaan teduh. Orang di tengah padang kawat tengok, ya Allah, beruntungnya dia tu dapat teduh. Belakang ada aircon lagi. Lepas ada air lagi depan dia untuk minum dan sebagainya. Walaupun air biasa. Bukan lecikan apa pun. Tapi air biasa je. Tapi kena fikir ni. Mana dia ingat, oh ya Allah, aku akan berada di bawah bayangan arash Allah di yaumul mahsyar. InsyaAllah dia tidak akan rasa tak ikhlas lepas tu. Dia nak buat, teruskan. Mana tidak akan diganggu gugat insyaAllah. Mudah-mudahan. Jumpa lagi selepas ini insyaAllah. Jangan ke mana-mana. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. Traveling on, traveling. Alhamdulillah. Nampaknya ibu ayah tak ke mana-mana. Masih lagi tegar di hadapan kaca TV untuk tanyalah Ustaz kelas ikhlas. Baik, dalam persoalan yang kita bincangkan tadi daripada akak kita Cik Na daripada Syah Alam tadi, maknanya datang kemudian tak ikhlas. Ingat balik apa lebih istimewanya aku ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala sehingga aku dipayungkan di bawah bayangan ketika orang lain dalam keadaan kepanasan, tapi aku berada di bawah teduhan lantaran ikhlasnya aku melakukan suatu ibadah. Sebagai contoh disebutnya ialah sebagai kita bersedekah di jalan Allah. Dan golongan yang ikhlas juga disebut dalam hadis yang sama, iaitu 7 golongan, iaitu yang kedua, warajulun, lelaki, zakarallah khalian, iaitu seorang laki-laki yang menyebut nama Allah khalian dalam keadaan sunyi-sunyi, seorang-seorang, fafadha ainah, maka menangis, mengalirlah air mata. Maka air mata inilah yang tidak akan dibakar, tidak akan dinyalakan oleh api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Maka 2 kedudukan istimewa. 2 orang yang ikhlas ini berada di bawah bayangan Allah di antara 7 golongan yang akan diteduhkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala nanti di yaumul mahsyar. Ingatlah, apabila kita ingat kelebihan mereka yang ikhlas, maka sudah pasti kita akan melakukan suatu perkara, suatu amalan penuh dengan keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah, mudah-mudahan. Baik, ciri yang kedua yang disebut oleh ulama akan tanda orang yang ikhlas. Yang keduanya ialah dia terhindar daripada perkara yang haram. Sama ada dia sendirian, sama ada bersama dengan masyarakat, depan orang ramai dan sebagainya. Itu ikhlas. Ciri dia. Kalau dia sendirian, dia akan melakukan maksiat, akan buat benda yang diharam. Belum lagi tanda ikhlas. Mana depan orang pun dia rasa takut kepada Allah. Tak ada orang, dia seorang-seorang, dia sendirian. Tetap dia ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Allah itu ada, Allah itu esa. Macam yang 7 golongan manusia yang berada di bawah bayangan Allah, walaupun tidak masuk dalam bab ikhlas, tetapi seorang lelaki bila mana talabathu imra'atun zata mansabin, apabila seorang lelaki yang mana seorang perempuan yang ada kedudukan, wa jamalin, dan cantik, ajak dia melakukan perzinaan, apa dia kata? Inni akhafullaha rabbal alamin. Aku takut. Sedangkan dia diajak ketika mana sendirian, ketika sunyi-sunyian. Tapi apa dia kata? Inni akhafullah. Aku takut kepada Allah. Aku bukan takut kepada manusia. Kita dah tak ada. Kita hanya berdua-dua sahaja. Tapi oleh kerana dia yakin Allah lihat apa yang dia kerjakan, maka dia rasa takut. Maka dia menangis kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka ini ciri orang yang kedua, ikhlas melakukan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia akan terhindar daripada perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan ciri yang ketiga bagi mereka yang ikhlas ini ialah apabila perkara yang dia lakukan, kebaikan dia lakukan, dilakukan oleh orang lain. Katakanlah dia sembahyang duha 4 rakaat. Tiba-tiba ada kawan dia datang sembahyang duha macam dia juga. Maka dia rasa, alhamdulillah, syukur aku buat ini lillahi ta'ala. Tapi oleh kerana kawan aku tengok aku, dia pun rajin juga untuk melakukan ibadat. Dia tak rasa marah, tak rasa cemburu. Bahkan dia happy, seronok dia. Ya Allah, alhamdulillah, ada juga kawan-kawan aku. Macam tadilah yang soalan pertama tadi. Kita derma depan orang supaya orang tu ikut juga perbuatan kita. Kita ajar anak kita derma supaya anak kita nanti juga akan berderma macam kita juga. Ini ciri yang ketiga.
Ciri orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia rasa bahagia, dia rasa gembira bila orang dapat melakukan kebajikan, kebaikan sebagaimana yang disarankan, sebagaimana yang dia buat, dia tunjuk. Sebab itu kadang-kadang kita berdakwah ni bukan melalui kata-kata sahaja. Mungkin orang boleh bercakap, boleh berkata-kata, hebat pidato dia, hebat ceramah dia, orang boleh pakai, alhamdulillah. Tapi kalau kita tak mampu, maka tunjukkanlah pekerti Muslim. Tunjuk pekerti Muslim kepada masyarakat. Orang tengok indah cantiknya, ya Allah, Islam ni cantik. Pakaian kemas, berjalan elok, tidak gopoh-gapah, buat kerja dengan keadaan yang baik, sempurna dan sebagainya. Bukannya pengotor. Kadang-kadang orang nak sebut Allah, tandah masjid, tandah surah, subhanallah, baik tandah gereja lagi. Tengok tuan-tuan. Orang boleh bandingkan. Sedangkan an-nazafatu minal iman. Nabi sebut kebersihan itu sebahagian daripada iman. Macam mana kedudukan kita? InsyaAllah kita akan hurai panjang lebar lagi mulai ciri-ciri orang ikhlas, martabat orang ikhlas dan sebagainya. Kita ada panggilan ketiga pada pagi ini insyaAllah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Yaakob Rahman di Palu Limbu di Sembilan. Okey. Silakan. Saya nak tanya Ustaz. Ya. Mana saya ke masjid, mana tak kira Jumaat ke ataupun kawan saya ataupun imam pernah bercakap. Kalau nak sedekah ni, biar dia, kalau kata orang kata, biar sikit pun tak apa. Jadi hati kita tak berkata-kata. Ya. Kalau banyak kan kita contoh macam Jumaat tu, kita sedekah atau banyak ke RM5 atau RM10. Jadi kita macam tekilan lah. Macam kita hati berkata-kata, oh saya serugi pula. Kalau saya tahu tadi saya beli barang. Dapat juga saya, tak adalah kurang di saya. Jadi biar ada sikit tu, jadi hati kita tak berkata-kata. Jadi macam mana kalau nak ikhlas betul-betul tu Ustaz? Biar sikit tu, jadi kita tak betul rasa hati tak ungkit lah mana dia. Ya. Biar minta saya ikhlas betul-betul. Ya. Saya nak tu, Ustaz, luar dalam biar sikit apa jadi kita tak, benda tu tak ungkit lah dalam hati. Itu saya jawapan saya Ustaz. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan Haji Yaakob daripada Gemas Negeri Sembilan. Dia kata ada imam bagi tahu sikit pun janji ikhlas. Betul, saya setuju. Sikit janji ikhlas. Itu bila melibatkan kemampuan kita. Segi kemampuan. Kalau kita tak mampu nak bagi RM10, kenapa paksa bagi RM10? Dia tak minta pun, sebab tu lemah tulis tabung derma ikhlas. Dia tulis derma ikhlas. Mana berapa banyak yang kita mampu dan kita rasa kita bagi tu tidak fikir dah. Sebab itu saya mengajar anak-anak saya tak bagi banyak. Bukan kita kedekut tapi konsisten. Istaqim wa inqal. Istiqamah walaupun sedikit. Setiap hari Jumaat, 3 orang anak kita bagi RM1 seorang. Setiap Jumaat. Jadi setiap hari Jumaat dia akan konsisten, akan masuk dalam tabung RM1. Kalau kita tak bagi, dia akan minta. Abah, nak RM1? Sebab kita dah hajar dah setiap hari Jumaat bagi RM1. Bila kita ada kemampuan, insya-Allah, kita rasa kita mampu, maka kita upkan sedikit jadi RM2. Maka ikhlas pun kita akan cubakan sikit. Jangan kita hari tu kita ada RM50. Kemudian ada pula RM1. Ini biasa berlaku terlepas pandang lah. Dalam kita tidur dengan orang baca khutbah tu, dalam tidur lah. Lalu tong depan. Kita pun slow dari saku. Masukkan. Relax tadi ikhlasnya aku. Tengok-tengok nak pergi beli beras. Balik-balik nak beli beras. Tengok-tengok ada RM1. 50 tu dah terlepas masuk tabung. Ada yang pergi minta balik. Pergi minta balik. Ya Allah. Sebab apa? Sebab tak ikhlas. Allah tak terima sebab tak ikhlas. Tak ada nilai. Betul? Tak apalah pergilah kalau tergamak. Kalau macam tu ramailah pergi mengaku. Yang nakal-nakal. Yang mabuk air ketung buat nyamuk. Lagi. Maaf lah mam. Tadi saya terlepas masuk lah 100. Saya sebenarnya nak bagi RM1. Jenuh RM99. Imam nak kira balik nak bagi. Kena 10 orang pergi mengaku. Contoh dia. Yang terlepas tu lepas tak apalah. Jadi cuba tanamkan keikhlasan. Mana sedikit tapi tak apalah sedikit. Kita akan cuba. Bila dah ada sedikit peningkatan segi gaji dan sebagainya ada lebih kita akan bagi lebih. Jangan kita kata lebih bagi kurang. Sebab selagi kita bagi lebih, kita akan dapat lebih. Percayalah. Kita bagi lebih, kita akan dapat lebih. Tidak ada orang yang miskin dengan melakukan sedekah. Kita bagi RM10, Allah akan balas lebih lagi. Tak percaya, cuba tanyalah orang-orang yang selalu bersedekah. Dia akan bagi 10, dia akan dapat 20. 20 dia akan dapat lebih.
Kita tak nampak. Kita nampak bukan nampak kewangan saja. Bagi 20 dapat lebih. Anak sihat. Anak kita sihat. Anak belajar universiti tiba-tiba daripada pinjaman dapat beasiswa. Bukan itu balasan daripada Allah. Allah bagi kat kita. Oleh kerana keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, kalau kita kata tak mampu untuk lebih, usahalah sedikit tapi konsisten. Janganlah RM1 tapi bulan depan pula. RM1 bulan ni, bulan depan pula RM1. Tak. Konsisten juga setiap bulan RM1. Sikit sangat. Kesian. Sahabat-sahabat kita yang kerja dekat ladang tu. Kalau pergi dekat ladang. Setiap tong tu, mana ada 40 orang, ada RM40. Kerja ladang. Warga asing kerja ladang. Mana dalam surau masjid yang buat jemaat tu, ada tong dia tu RM40, ada 40 orang ahli jemaat. Mana setiap orang, puratanya bagi RM1. Tak malukah kita masjid yang besar, tiba-tiba ada 1,000 orang, ada je RM400 juga. Kena fikir tu. Aku nak fisabilillah. Aku nak rumah yang besar. Aku nak kedudukan istimewa. Aku nak katil yang luas. Air yang mewah dalam syurga. Maka lebihkanlah. Kita lebih, kita akan dapat lebih. Banyak aksesori yang kita buat. Saya bandingkan dengan sebuah kereta. Tuan-tuan ada kereta nak jual. Tapi kereta tuan-tuan tak ada aksesori. Kosong. Ada satu kereta lagi. Hebat. Aksesori. Kereta kancil je. Ring 18. Tayar rota. Hebat. Orang tengok, orang akan ambil yang ni. Sebab aksesori banyak. Tuan-tuan boleh masuk syurga tapi tingkatnya mungkin tingkat bawah. Tidak tingkat yang tertinggi, tidak bersama anbiya mungkin. Tapi oleh kerana banyak sedekah, ikhlasnya dia, mungkin dia akan duduk bersama dengan para anbiya, para rasul, solehin, syuhada dan sebagainya. Maka bila kita fikir macam tu, kita akan melakukan ibadat itu akan tambah lagi. Yang sunnah akan tambah, akan lebih-lebih. Daripada 2 rakaat kepada 4 rakaat. Daripada 4 pada 6. 6 kepada 8 dan sebagainya. Sebab itu adalah hal ibadat. Lihatlah orang yang lebih tinggi daripada kamu. Hal dunia, lihatlah orang yang lebih rendah daripada kamu. Supaya kita akan timbul rasa qanaah, berpada dan rasa kita ini ialah ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Baik. Ciri orang yang ketiga tadinya ialah mereka yang rasa seronok ataupun bahagia bila orang dapat melakukan kebaikan sebagaimana yang dia buat. Bila dia dapat rasa macam tu, itulah 3 ciri mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Martabat ikhlas, Imam Ghazali menyebutnya, insya-Allah selepas panggilan yang keempat ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Saya Haji Ayub daripada Gurun Kedah. Ya, silakan. Saya rasa ni dari kita buat apa juga dengan sabar, dengan tawakkal kepada Allah Taala. Betul kan yang bila kita buat khairasan ni, ada setengah tu dia buat tak ada ikhlas, tak dia sumpah dengan nama Allah lah, dia tapi tak tunai janji dia. Minta Ustaz tolong penjelasan sikit, Ustaz. Ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, putus-putus sikit soalan ni. Maknanya bagi suatu tidak ikhlas. Bagi suatu benda yang tidak ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Macam mana tu? Tak ikhlas. Tak kira daripada peringkat mana sekalipun. InsyaAllah saya akan hurai selepas ini. Jangan ke mana-mana. Yang benarnya dan juga penonton di rumah. Jumpa lagi selepas ini, insyaAllah. Traveling on, traveling light, through the hills and valleys of my life. On this journey, traveling on, traveling light, through the hills. Alhamdulillah, masih lagi bersama dengan saya dalam Tanyalah Ustaz, kelas ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kita respon kepada persoalan daripada Tuan Haji Hamid daripada Kedah tadi mengenai ia bersumpah, kita buat majlis ke, kita bagi suatu benda kepada orang, kita tak kisahlah apa benda sekalipun, kita bersumpah wallahi wa tallahi wa billahi, ini ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lepas tu mengungkit ataupun lepas tu tak ikhlas dan sebagainya. Mula-mula duk sumpah dengan apa? Maka hukum dalam dosa. Bersumpah dengan nama Allah, aku bagi ni ikhlas. Lepas tu dia ungkit. Dia bersumpah dengan Allah, jangan main-main dengan nama Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya bila dia bagi suatu benda itu, dia jangan mengharapkan, jangan harapkan, dia bagi dengan ikhlas lah. Kenapa nak harapkan orang tolong dia sebagai contohnya? Aku bagi dengan harapan orang tolong aku, orang sokong aku. Aku nak jadi imam ke, nak jadi penghulu ke apa. Jangan. Maknanya kita buat baiklah kepada masyarakat. Jangan kita menyimpan ada suatu benda di sebalik. Ada udang di sebalik mi ke, ada udang di sebalik apa ke, ada sotong ke di sebalik bihun ke. Jangan ada suatu benda yang berselindung. Sebaliknya ialah semata-mata kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab bila kita bagi suatu benda itu ada benda di sebalik, maknanya seolah-olah kita syirik dengan Allah.
Kita ada sekutu, tidak ikhlas, ada sekutu lain. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala telah menyebut dalam hadis kursinya, ana aghnas syuraka. Aku tak perlu kepada kongsi. Tak perlu. Tak payah engkau nak kongsi aku dengan apa-apa pun. Maknanya kalau kita buat kerana ada benda lain, seolah-olah kita berkongsi. Nak kongsi Allah Subhanahu wa taala. Ana aghnas syuraka, aku tak perlu sebab aku dah kaya. Maka mereka yang ada niat di sebalik apa yang dilakukan, maka Allah Subhanahu wa taala menyebut lagi dalam hadis kursinya, man amala amalan asyraka fihi ma'i ghairihi taraktuhu wa syirkahu. Kalau kamu buat amalan tadi, kau sekutukan aku, ada benda lagi di sebalik dia, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam hadis kursi, taraktuhu, aku tinggal orang ni. Allah tak rahmat dia. Allah tak kasihan kat dia. Allah tak bagi keselamatan kat dia. Taraktu. Aku tak ambil tahu. Engkau nak jadi apa? Jadilah. Lantak kau lah. Maknanya Allah tak nak ambil tahu dah. Sebab dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu. Siapa sekutu? Iaitu mengharapkan balasan orang. Sedangkan kamu harap balasan Allah lah. Sudah pasti akan Allah balas kebaikan. Kita buat baik, Allah akan balas baik. Kenapa kita perlukan balasan manusia? Tak perlu. Allah akan balas. Kita buat, Allah akan balas. Bila kamu meletakkan Allah tu ada seolah ada dua sekutu baginya, ada syarikat, ada kongsi, taraktuhu, aku tinggal. Sebab apa? Sebab kamu telah wasyirkahu, kamu telah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Allah tak harap apa-apa pun daripada kita. Kita mengharapkan Allah. Kita perlu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bila kita buat suatu benda, jangan mengharapkan balasan daripada manusia, jangan mengharapkan pujian, jangan mengharapkan sokongan, jangan mengharapkan pangkat, jangan mengharapkan status, jangan mengharapkan wang ringgit dan seumpama dengannya. Kadang-kadang orang tanya, "Ustaz ni tak berbaloi lah Ustaz. Saya pergi sana, pergi ceramah sana, ceramah sini, orang bagi sikit Ustaz, tak berbaloi." Bayaran tu lain, ikhlas tu lain. Mengajar dengan ikhlas. Sebab orang guru, dia mengajar. Ikhlas dalam perbuatan, dalam perkataan. Guru mengajar. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas, dia mengajar. Gaji lain. Dia mengajar tu kena ikhlas. Kalaulah dia mengajar dapat gaji, kemudian tak ikhlas pula. Dua benda yang berlainan. Mana dia mengajar ikhlas. Seorang suami mengajar isterinya membetulkan bacaan sembahyang, betulkan sembahyang. Ikhlas tak ikhlas? Ikhlas. Ayah kita betulkan, kita sebagai ayah betulkan anak kita yang sembahyang tak betul. Ikhlas tak ikhlas? Nak harap apa? Kita tak ada mengharapkan apa-apa. Itulah ikhlas. Itu ikhlas. Sebab kita tidak mengharapkan apa-apa balasan pun daripada anak kita. Nak betulkan. Tak harapkan balasan apa-apa pun daripada isteri kita. Bukan malam Jumaat je kita ajar dia. Pekoh apa ni. Tak. Kita ajar sentiasa. Nak tengok dia ni betul. Itulah ikhlas. Begitu juga dalam perbuatan kita. Kita tunjuk yang terbaik. Itulah ikhlas. Tunjuk kepada orang supaya orang dapat ikut perkara yang baik. Baik. Seperti yang kita janjikan. Martabat atau kedudukan kelas kepada ikhlas yang disebut oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Ada 3 kelas. Yang pertama disebut sebagai ikhlasul awam. Iaitu ikhlas kita ni sebagai orang awam. Macam mana ikhlas sebagai orang awam? Kita orang biasa. Ikhlas atau ikhlas? Kita melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala kerana takut kepada Allah dan mengharapkan syurga. Cukup. Kenapa kamu sedekah banyak ni, Mat? Aku sedekah sebab aku takut nanti aku tak masuk syurga Allah. Aku takut nanti aku tak dapat masuk syurga. Makna kita buat ikhlas dah, tapi kerana ada sesuatu. Maka Imam Ghazali kata tahap ini ialah tahap orang biasa. Boleh tahap orang biasa. Kita rasa ikhlas itu kerana ada benda di sebalik tadi. Maksudnya ialah balasannya syurga. Ataupun takut masuk api neraka. Boleh. Sebab kita kembali kepada Allah, bukan kepada manusia. Ada kes yang soalan tadi ialah kembali kepada manusia. Yang manusia ni tak boleh. Kalau mengharapkan daripada Allah tak apa. Sebab Allah akan beri. Jangan harap kepada manusia. Yang tak bolehnya jadi syirik tadi bila kita sekutukan dengan makhluk. Adapun kita harap yang Allah balaskan kita, memang kita harap Allah balas. Allah nak bagi syurga. Maka kita buat suatu ikhlas mengharapkan syurga. Minta jauh daripada api neraka. Peringkat awam macam kita, boleh. Itu peringkat yang pertama. Namanya ikhlas awam. Bagi orang awam. Ikhlas yang keduanya disebut oleh Imam Ghazali ikhlas khawas. Iaitu khusus. Macam mana ikhlas yang khusus ini? Kita beribadat. Buat suatu amalan kepada Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi hambanya yang lebih dekat kepada Allah. Sebagai kekasih dengan kekasih. Kekasih dengan kekasih ni, dia tak boleh duduk jauh. Sentiasa nak dekat. Sentiasa nak dekat. Sebab tu kalau telefon, 2-3 jam tak terasa. Sebab sentiasa nak dekat. Walaupun berjauhan, satu di mana? Di luar negara, yang ini dalam negeri.
Kan telefon, ya Allah, rindunya, sayang sangat dan sebagainya. Mana tahap yang kedua, dia ikhlas khusus nak dekat diri dengan Allah, nak dekat dengan kekasih dia. Ini ialah peringkat yang kedua, dah khusus dah. Elok daripada ada, tadi nak balasan. Kita dengan kekasih kita nak harap apa? Nak balas apa? Tak ada balasan. Janji aku boleh dapat dekat dengan kau pun cukup. Alhamdulillah, seronok duduk dengan kekasih. Maka ni orang yang ikhlas dengan khawas ini, maknanya khusus bagi ni, mana dia seronok kalau dapat berdekatan dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dia tak harap apa-apa pun. Cuma dia harap dapat sentiasa dekat dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Dan peringkat yang ketiga paling tinggi sekalinya ikhlas khawas alal khawas ataupun khusus atas khusus. Maknanya lebih hebat lagi. Apa dia? Dia beribadat tidak ada lain dan bukan kerana kesedaran turuh ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak harap syurga, tidak takut api neraka, bukan nak duduk dekat dengan kerana nak mendekat dengan kekasih, tapi dia tahu bahawasanya aku milik engkau. Engkau jadikan aku. Engkau cipta aku milik engkau. Bila kita rasa kita milik Allah, segala-galanya hak Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang ada ini pun milik Allah. Mulut yang bercakap milik Allah. Pendengaran ibu ayah di rumah sentiasa nak dengar benda baik, milik Allah. Harta yang ada, milik Allah. Segala-galanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada milik kita. Tidak ada kita yang punya. Allah yang punya segala-gala. Inilah martabat yang paling tinggi sekali. Iaitu ikhlas khawas alal khawas. Sebab tu Imam Ghazali rahimahullah menyebut an-nas kulluhum mauta illa alimun wal alimun niyamun illa amilun wal amilun mughtarun illa mukhlisun. Apa dia? Manusia semuanya mati melainkan mereka yang ada ilmu. Dan orang yang ada ilmu itu juga tidur melainkan dia beramal. Dan orang yang beramal itu tertipu melainkan mereka yang ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala. Marilah sama-sama kita mengikhlaskan diri dalam melakukan ibadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita tergolong dengan mereka yang mukhlisin nalahuddin insya-Allah. A'udzubillahi as-sami'il 'alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah ya Rahman wa ya Rahim. Engkau Allah yang Maha mengasihani persegala yang mengasihani ya Allah. Maka kasihanilah kami semua ya Allah. Kasihanilah kami ya Allah dengan mengampunkan segala dosa-dosa kami ya Allah. Kasihanilah kedua ibu bapa kami dengan mengampunkan dosa-dosa mereka ya Allah. Sama ada yang masih hidup lebih-lebih lagi telah kembali ke hadrat-Mu ya Allah. Ampun muslimin dan muslimat ya Allah, mukminin dan mukminat ya Arhamar Rahimin. Ya Allah, jadikanlah kami mereka yang ikhlas melakukan ibadah kepada-Mu ya Allah. Mudah-mudahan kami ditempatkan bersama orang yang soleh, bersama syuhada, bersama anbiya, bersama rasul-rasul pilihan-Mu ya Allah, khususnya bersama Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم اهدنا الصراط المستقيم يا الله. Traveling on, traveling light through the hills and valleys of my life. On this journey, this pathless pathway, never knowing when the end will come. Traveling light, questions that I don't yet know, like a fragrance that has lost its flower.